ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum murid-murid. Hari ini saya Ustazah Aina Nadiah binti Alwar. Kita akan lihat penerangan amalan solat bahagian B. Okey, iaitu tata cara dan juga perlakuan bacaan dalam solat. Okey, untuk UPKK tahun 2021. Okey. Seperti mana yang kamu tahu, yang kita semua tahu, ada 13 rukun solat. Okay? Yang satu niat, takbiratul ihram. Kedua berdiri. Doa iftitah tu sunat saja. Kemudian bacaan Al-Fatihah, rukuk, iktidal, sujud 2 kali, duduk antara 2 sujud, duduk tasyahud awal, duduk tasyahud akhir, membaca selawat, beri salam yang pertama, yang terakhir tertib. Tertib ni ikut urutan. Okay? Kemudian kita pergi kepada yang pertama, niat yang pertama, rukun yang pertama, niat. Okay, usolli fardhu subhi rakaataini 2. Kemudian zuhri arba'ah 4. Kemudian usolli fardhul asri arba'ah 4 juga. Solat senja maghrib 3. Maghribi salasa rakaatin. Okay, dan malamnya niat solat isyak. Usolli fardul isya'i arba'a rakaatin 4 rakaat juga. Okey. Kemudian rukun solat yang kedua selepas niat ialah angkat takbir. Okey, takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Okey, takbiratul ihram, Allahu akbar. Okey, Allahu akbar. Kalau kamu tengok gambar, okey, saya gunakan 2 buku rujukan. Satu yang ini, formula solat sempurna, dan juga kitab Muntul Musalli. Okey, untuk Allahu Akbar ni, kamu punya Allahu Akbar, depan tu tak perlu panjang. Okey, salah. Allahu Akbar pun salah juga. Sebabnya dia ada, kamu tambah sendiri mat asli kat situ, salah. Sedang-sedang je. Allahu Akbar. Okay, kalau kamu tengok kat sini, tidak terlalu genggam. Macam saya genggam ni kan, tak juga. Tak juga buka luas macam ni, tak juga. Sedang-sedang saja. Okey. Kemudian ini untuk yang perempuan. Okey, perempuan begini. Untuk lelaki boleh begini. Okey. Nampak tak perbezaan tangan dia? Dia renggangkan mana tangan bahu saya. Okey. Ni yang untuk lelaki. Boleh macam ni. Okey, boleh macam ni, paras dada. Jangan over macam ni, tak ada. Okey. Takbiratul ihram, rukun yang kedua. Kemudian kita tengok rukun yang ketiga selepas takbiratul ihram ialah berdiri. Berdiri bagi yang mampu. Doa iftitah tidak wajib tetapi menjadi amalan rakyat di Malaysia. Okey, tengok di sini. Kalau kamu tak mampu berdiri, contoh dalam keadaan uzur, sakit, angkat takbir ketika duduk ataupun solat ketika baring, perlu menghadap kiblat lah. Okay. Kemudian doa iftitah ni tak wajib tapi menjadi amalan rakyat di Malaysia. Kita baca sama-sama, nampak ke? Okay. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu, tengok maksud dia, aku hadapkan, wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard hanifam musliman wa ma ana minal musyrikin, inna solati, sesungguhnya solatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, untuk Allah Tuhan sekalian alam, la syarikalahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Okey. Kalau saya galakkan lah kamu beli, minta ibu atau bapa kamu ada buku ni di rumah. Okey. Letakkan 2 tangan di bawah dada, atas pusat, bawah dada, atas pusat. Okey. Kemudian rukun yang keempat ialah membaca suratul Fatihah. Ada 7 ayat termasuk bismillah. Okey. 7 ayat termasuk bismillah, kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okay, murid-murid, pastikan saya dan kita semua baca suratul Fatihah ni dengan kita tahu maksud dia. Sebabnya dalam hadis Qudsi, Allah akan balas, Allah akan reply setiap satu ayat yang kita baca untuknya. Okay? Kita tengok rukun yang kelima. Rukun yang kelima pula ialah rukuk. Okay, rukuk. Tengok. Kita baca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Maha suci Tuhanku yang maha besar dan segala puji baginya. Okay, tengok ni. Model dalam buku ni. Okay. Dia rukuk 90 darjah. Seakan-akan boleh letak segelas air di atasnya. Okay. Kita tengok bagaimana model ni tunjukkan. Rukuk yang betul begini. Okay. Tengok rukuk yang betul. Okay, rukuk yang betul. Subhana rabbil azimi wa bihamdi. Okay, rukuk. Kita tengok gambar dia. Duduk. Dua keadaan belakang yang salah ketika rukuk. Dia begini. Bayangkanlah, gini salah. Ataupun macam ni pun salah juga. Macam ni je. Tak. Dia perlu 90 darjah. Okay. Dan tangan letakkan di atas kepala lutut. Kepala lutut. Okay. Bukannya letak di atas keting ni ataupun di peha. Tak. Okay. Kemudian rukun yang keenam, i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar sesiapa yang memujinya. Okey? Allah mendengar. Saya teringat Ustaz Zuramli, tak silap saya. Dia pernah bagi usrah dengan dia. Dekat IKIM tu dia cerita, saya tak ingat makmum ataupun imam yang solat. Dia tu bisu pekak, tak silap saya. Masa dia i'tidal tu kan Sami Allah. Dia menangis masa tu. Sebabnya Allah dengar ke aku puji dia? Sebabnya dia tak boleh bercakap kan? Tak boleh bercakap apa? Tak boleh bercakap apa lah? Bisu. Terima kasih. Bisu. Adakah Allah mendengar? Allah mendengar. Sebab Allah ciptakan kan. Sami Allahu liman hamidah. Tangan tu tengok. Okay, tangan ni tengoklah. Begini. Okay, kemudian rukun yang ketujuh ialah doa kunut sunat ab'ad. Mazhab Syafi'i sunat dibaca ketika keadaan biasa ataupun dibaca ketika berlaku bencana. Kalau kamu dah besar sikit nanti kamu ataupun masa sekarang kamu mungkin dapat tahu ada orang lain yang ada ilmu, dia belajar dan dia tak baca doa kunut. Tak apa, dia ada ilmu. Tapi kalau kita orang awam biasa nak ikut-ikut, tak perlulah. Kita kena ada ilmu lah. Sebab apa dia tak baca? Sebab apa dia baca? Kalau macam kita, Syafi'i sunat. Okay, bagus baca doa kunut ni. Sebabnya, yelah kita baca masa subuh tu kan. Kita minta hidayah dekat Allah. Tengok ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdini fi man hadait. Ya Allah, berilah aku hidayah. Macam mana kau bagi hidayah dekat orang-orang lain kan. Wa'afini fi afait. Wa'afini fi man afait. Sejahterakanlah aku sebagaimana orang yang engkau sejahtera. Sekarang kan musim pandemik. Kita minta hidayah dekat Allah. Kan pagi-pagi subuh tu. Sejahterakanlah kita. Sejahtera mental, sejahtera fizikal kan. Okay. Wa tawallani fi ma tawallait. Mulakanlah. Wa barik li fi ma a'tait. Berkatilah. Okey. Wa qini syarra ma qadait. Syarr ni kejahatan. Hindarkan kejahatan kan. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Okey. Wa innahu la yazillu man walait.
tak hina orang yang kau muliakan. Wala ya'izzu man 'adait. Dan tak mulia orang yang engkau musuhi. Tabarakta rabbana wa ta'alait, falakal hamdu ala ma qadait, wa astaghfiruka ataupun wa nastaghfiruka. Wa astaghfiruka saya. Kat sini kan, saya ana. Aku memohon ampun. Wa atubu ilaik. Kalau imam, wa natubu ilaik, tambah nun kan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Okey, hafal yang ini. Nanti saya nak dengar. Okay. Kemudian ini tak termasuk rukun. Okey. Lepas tu rukun yang ketujuh, sujud. Okay. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Okay. Kamu tengok gambar kat sini, cara sujud yang betul. Perhatikan siku, tapak tangan, perut-perut jari kaki, lutut, kepala lutut, dahi, hidung. Tengok gambar model sebelah tu. Okey. Sentuhkan hidung. Ni hidung ni. Sentuhkan dahi dengan hidung tu. Sentuhkan masa sujud. Jangan pula macam kencok je kat sini. Taklah. Okey, sentuhkan dia. Kemudian tengok kedudukan perut, jari, kaki. Pastikan dia lepek macam tu. Gitu. Ni yang disarankan mengikut kebanyakan mazhab. Okey. Yang perempuan begini. Kalau tengok tangan lelaki ni kan dia buka, dia renggangkan macam tu. Tapi perempuan tutup lah. Okey. Perempuan begini, tutup, masukkan kat tepi tu. Okey. Kemudian kita tengok apa lagi? Masih lagi rukun yang ketujuh. Sujud yang salah. Tengok ni. Ngada-ngada dia angkat sebelah lah. Gini sajalah. Kat kuku je tak boleh. Ni angkat gini, batal. Boleh terbatal. Ini yang betulnya. Okey, pastikan begitulah. Sebabnya kalau kamu balik kampung ke dah habis pandemik ni, biasanya kita akan tengok mungkin pakcik-makcik ataupun atuk nenek ke kan. Mereka mungkin sujud begini. Mungkin mereka tak tahu. Jadi kita yang tahu ni kita bagi tahulah. Begini sebenarnya. Okey, sebab mungkin akan terbatal. Okey. Kemudian rukun yang ke-8 selepas sujud ialah duduk antara dua sujud. Okay. Kedudukan kaki dan tangan yang betul ketika duduk iftirash. Tengok ni. Begini. Okey. Tangan letak atas tu. Allahumma gfirli warhamni warfa'ni wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Okay. Maksud dia. Ni pun doa juga ni. Bagusnya. Kita tahu maksud dia. Kita minta betul-betul dekat Allah. Ya Allah, ampunilah aku. Rahmatilah aku. Angkatlah darjatku. Cukupkanlah kekuranganku. Kan? Rezekikanlah aku. Beri hidayah kepadaku. Sejahterakanlah aku. Dan ampunkanlah aku. Okey. Kemudiannya, rukun yang diharuskan namun duduk begini lebih betul lah. Allah laju pula tadi tu. Nampak tak cara duduk yang salah tadi tu? Okay, sempat. Yang ni yang betul lah. Diharuskan begini. Tapi better yang ni lah. Ni dia tegah. Duduk macam ni. Biasanya perempuan lah ataupun budak kecil duduk begini. Ni ditegah. Okay. Ada hadis. Tak boleh duduk begini. Kemudian rukun yang ke 9, tasyahud awal. Okey, tasyahud awal, duduk yang begini. Keadaan jari ketika diangkat semasa bacaan tasyahud. Okey. Kalau ikutkan buku yang ini, kita angkat asyhadu an la ilaha illallah. Illallah angkat. Okey. Ilallah kita angkat. At-tahiyatu kita baca sama. Bismillahirrahmanirrahim. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Ini ucapan selawat doa semuanya untuk Allah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini untuk Rasulullah, untuk Nabi kan. Yang ketiga ni, assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Untuk orang-orang yang soleh. Seronok kan? Kita kena usaha untuk jadi orang yang soleh. Sebabnya dalam tahiyat akhir, dalam tahiyat awal, kita didoakan ataupun
orang-orang soleh ni didoakan. Kita nak kan satu dunia doakan kita, maka kita usaha untuk jadi orang yang soleh, hamba Allah yang soleh. Okay, kemudian yang keempat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Okay. Kemudian rukun yang ke-10, tasyahud akhir. Tasyahud akhir duduknya begini. Kelepekkan yang ni okay. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Bezakan ain dengan hamzah alif kat sini. Fil alamina innaka hamidum majid. Kita puji Allah, semuanya untuk Allah. Kita tak rasa kita hebat, tapi semuanya Allah. Okey. Kemudian rukun yang ke-11 ialah baca selawat. Baca selawat tadi tu kan. Ini keraan jari tadi tu lah. Baca selawat ni ikut mazhab Syafi'i adalah sunat. Okay, kita mazhab Syafi'i di Malaysia. Okay, rukun yang ke-12, second last, memberi salam pertama ke kanan tu kan. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam sejahtera dan rahmat ke atas kamu. Okay, pastikan masa kamu berpaling tu kan, kamu diumpamakan macam ni kan, macam model ni, dia bagi salam ni. Saya sebagai makmum, kita boleh nampak pipi kanan dia. Tapi masa tengok ni, dia punya bahu dengan dada dia tak beralih daripada kiblat. Okey. Kita bagi salam tu Assalamualaikum warahmatullahi. Kepala je teleng kan. Sekira-kira orang makmum boleh tengok pipi kanan dan juga pipi kiri. Salam yang pertama adalah rukun. Okey. Kemudian kita tengok betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Apa tu? Asyik menyapu dahi yang tak digalakkan. Okay, tak digalakkan ialah tengok ni, gambar ni kan. Mula dari atas, ni tidak digalakkan. Lepas tu pegang dahi. Lepas tu pegang ni ataupun begini. Ni tidak digalakkan. Sebabnya kita kan solat ikut Rasulullah kan. Ataupun yang tengok ni, kurang tepat. Sebabnya tunduk. Kan kita dah bagi Assalamualaikum warahmatullahi. Tunduk. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini pun kurang tepat. Sebabnya ada hadis yang dinyatakan dalam ini. Kalau kamu nak tahu, belilah buku ini. Sebabnya Rasulullah kan solat masa perang tu ke ataupun masa dulu tu dekat atas pasir kan. Jadi Rasulullah cuma bagi salam tu sapu sikit je. Begitu nak hilangkan pasir. Okey. Betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Rukun yang ke-13, rukun yang terakhir ialah apa ni? Tertib. Ikut urutan. Okey, ikut urutan yang tadi tu. Okey, kemudian solat lah, susah pun nak solat ni. Ya. Masuk waktu solat lagi. Ambil wuduk. Tengok video yang saya sebelum ni. Rasulullah ambil wuduk, air dia coek je kan. Kemudian solat. Tahu maksud solat, insya-Allah kita khusyuk. Kemudian doa. Doa sikit. Sebab doa lepas solat fardu ni mujarab kan. Makbul kan. Makbul ke mustajab? Beza tu. Lepas tu dah siap. Okey. Lagi ke bahagian C, amalan selepas solat. Okey, amalan selepas solat zikir, baca ayat kursi, doa. Okey. Kita zikirlah kalau kita kurang rajin untuk baca 100 tasbih tu, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kita boleh je subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Kemudian ayat kursi. Ada kelebihan kita baca ayat kursi ni. Kemudian doa. Allahumma gfirli dhunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ataupun doa ini pun boleh juga. Okey.
Wallahu a'lam. Moga Allah beri rezeki untuk saya dan awak semua khusyuk dalam solat. Itu saja untuk bahagian B dan juga bahagian C. Okey. Wallahu a'lam.